Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam video kali ini. Di dalam untuk pelajaran sirah tahun 3, tajuk besarnya pembentukan negara Islam Madinah dan tajuk kecilnya ialah kandungan piagam Madinah. Sebelum ni Ustaz dah terangkan tentang piagam Madinah. Mari kita tengok. Sebelum ni Ustaz ada terangkan tentang maksud piagam Madinah. Piagam Madinah adalah suatu perlembagaan Islam yang ditulis dan dipersetujui oleh semua golongan yang terdiri daripada orang Islam dan Yahudi di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Jadi untuk meneraju ataupun untuk mentadbir kota Madinah, Rasulullah telah dilantik menjadi pemimpin. Itu ada Ustaz cerita dalam video sebelum ni. Selain daripada itu, Ustaz ada juga cerita ataupun terangkan tentang tujuan piagam Madinah. Ya, dalam video sebelum ni Ustaz ada ceritakan ataupun kita ada belajar sama-sama tujuan piagam Madinah. Ada 5 tujuan yang dinyatakan. Baik, dalam video kali ini kita nak tahu isi kandungan piagam Madinah. Baik, kandungan piagam Madinah anak-anak boleh rujuk dalam buku teks sirah muka surat 66. Dan mari kita tengok satu persatu. Kandungan piagam Madinah. Isi kandungan piagam Madinah ialah 1. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara. Di dalam perlembagaan ataupun di dalam piagam Madinah dinyatakan bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara. Maksudnya di dalam pentadbiran negara kota Madinah, sumber hukumnya diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Sekiranya penduduk kota Madinah menghadapi sebarang masalah, jadi akan dirujuk kepada Rasulullah dan dirujuk kepada Rasulullah, iaitu sumber Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kesatuan umat dan kedaulatan negara. Baik, kesatuan umat dan kedaulatan negara ni maksudnya semua penduduk diminta, diarahkan ataupun diseru untuk bersatu, padu dan bermuafakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Maksudnya sebuah negara yang berdaulat, negara Madinah, kota Madinah diiktiraf sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang mempunyai maruah dan diiktiraf kewujudan kota Madinah. Yang ketiga, kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah. Ini perlembagaan yang seterusnya ialah kebebasan seluruh penduduk Madinah bebas bergerak, tidak ada halangan, tak ada sekatan untuk bergerak di seluruh pelosok kota Madinah. Bukan setakat itu sahaja, mereka juga bebas untuk tinggal di mana-mana sahaja di dalam kota Madinah. Okey. Yang keempat,
hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara. Baik, hak dan tanggungjawab ni maksudnya setiap penduduk Kota Madinah diberikan hak. Maksudnya hak setiap penduduk dijaga, dipelihara, dan setiap penduduk juga bertanggungjawab mempertahankan Kota Madinah. Macam yang kita pernah belajar sebelum ni, yang mana Rasulullah telah menyatu padukan penduduk-penduduk Kota Madinah sama ada Islam ataupun bukan Islam, dan mereka ditanamkan semangat mempertahankan Kota Madinah. Jadi hak untuk mempertahankan Kota Madinah ni diletak di atas bahu ataupun tanggungjawab seluruh penduduk. Semua orang bertanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara, iaitu Kota Madinah. Yang kelima, dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warga negara. Dasar hubungan baik, maksudnya saling hormat menghormati dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Tujuannya ialah untuk mewujudkan kekuatan, muafakat, semangat bersatu padu, semangat menolong antara satu sama lain. Dengan adanya semangat dan hubungan baik dan saling bantu-membantu ni akan melahirkan sebuah negara yang kuat dan harmoni, kerana saling bantu-membantu dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Yang keenam, tanggungjawab individu dan pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. Baik, tanggungjawab dalam menegakkan keadilan sosial ni tidak terletak kepada pemerintah sahaja, tapi tanggungjawab tersebut juga terletak di atas setiap individu. Setiap orang bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan sosial. Maksudnya sekiranya ada di antara penduduk Kota Madinah yang terjumpa dengan perkara-perkara yang tidak baik ataupun perkara-perkara yang melanggar hukum, mereka mesti mengadukan perkara itu ataupun mereka kena halang, mencegah. Jadi kalau setiap orang ada semangat untuk mencegah dan menegakkan keadilan, maka kemungkaran, kezaliman tu tak akan berlaku. Baik, itu saja isi kandungan Piagam Madinah. Seterusnya latihan. Senang je ni. Latihan 1, lengkapkan pernyataan berikut. Rasulullah SAW dilantik sebagai dalam pemerintahan Kota Madinah untuk mentadbir sebuah negara, kena ada apa? Kena ada. Jadi Rasulullah tu dilantik sebagai apa? Untuk mentadbir Kota Madinah. Yang kedua, soalan kedua, penduduk Madinah bebas. Bebas apa? Boleh tengok dalam isi kandungan nombor 3. Dia ada ceritakan bebas apa. Tulis kat situ. Kemudian nombor 3, penduduk Madinah mesti hidup. Penduduk Madinah mesti hidup apa? Bergaduh ke, bertelingkah ke, ataupun hidup bantu-membantu ke, hidup harmoni ke. Tulis jawapan yang betul. Nombor 4, penduduk Madinah bekerjasama memajukan. Memajukan siapa? Kalau penduduk Malaysia bekerjasama memajukan negara Malaysia, memajukan ekonomi Malaysia, penduduk Madinah bekerjasama memajukan siapa? Jadi itu sajalah soalan dia, senang je. Ustaz harap video kali ini yang pendek ni dapat memberi manfaat pada semua penonton, anak-anak dan siapa saja yang menonton. Seterusnya macam biasalah Ustaz kita doakan
Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala dan dijauhkan daripada segala bencana. Itu saja daripada Ustaz untuk kali ini. InsyaAllah bertemu kita di masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.